9. Ada apa-apa masalah? Cikgu dengar tak cikgu? Dengar tak Okey, cikgu? dengar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Nur Iman dan ahli kumpulan saya Kevin dan Kugen hendak membentangkan tentang perkembangan jadual berkala. Yang pertama, Anthony Royster. Beliau mengelaskan mengikut unsur mengikut kumpulan tertentu seperti kumpulan gas, bukan logam, logam dan oksida logam. Yang kedua, beliau cahaya, haba dan beberapa sebatan ke dalam kumpulan sebagai unsur. Yang kedua, Johann W. Dobereiner. Beliau mendapati bahawa gisem atom strontium adalah hampir sama dengan purata gisem atom kalsium. Yang kedua, contoh unsur lain ialah klorin, bromin dan iodin. Ketiga-tiga unsur ini dinamakan. Yang keempat, klasifikasi beliau telah menunjukkan perhubungan antara sifat kimia unsur dengan gisem atom. John Newlands. Beliau menyusun unsur mengikut pertambahan gisem atom. Beliau juga menyusun 7 unsur dalam satu baris kerana beliau mendapati sifat kimia dan sifat fizik unsur yang pertama berulang pada setiap unsur ke-8. Beliau menamakan susunan ini sebagai hukum oktav. Lodemeyer telah memplot graf isi padu atom melawan gisem atom unsur. Beliau juga mendapati unsur-unsur yang berada di kedudukan yang setara pada lengkung graf mempunyai sifat kimia yang serupa. Contohnya logam alkali seperti lithium, natrium, kalium dan rubidium yang berada pada puncak lengkung. Dmitry Mendeleev menyusun unsur mengikut pertambahan gisem atom. Beliau juga hanya unsur yang mempunyai sifat kimia yang serupa disusun dalam lajur menegar yang sama. Beliau meninggalkan beberapa ruang kosong dalam jadual untuk diisi dengan unsur-unsur yang belum ditemui. Beliau berjaya meramal sifat unsur yang belum ditemui melalui sifat unsur yang berada di atas dan di bawah unsur dalam jadual. Henry Moseley. Beliau mengkaji frekuensi sinar X yang dibebaskan oleh pelbagai unsur dan akhirnya menemui hubungan spektrum sinar X dengan nombor proton. Beliau mencadangkan setiap unsur harus mempunyai nombor proton sendiri. Beliau kemudian menyusun unsur dalam jadual berkala unsur mengikut tertib nombor proton yang menaik. Beliau juga meninggalkan ruang kosong seperti Mendeleev dan berjaya meramal 4 unsur yang kemudiannya ditemui iaitu technetium, promethium,
hafnium dan rhenium. Okay, cuba buat conclusion macam satu tokoh tu dia apa sumbangan dia yang paling jelas. Macam senang bagi kawan-kawan korang nak ingat. Macam Mendeleev apa, Moseley apa. Okay, cuba conclude kan. Apa yang sumbangan paling jelas sekali tokoh-tokoh tersebut. 19. Okay, kalau tiketkan ada berapa tokoh kumpulan 9? Okay, keluarkan salah satu. Contohnya tokoh Henry Moseley. Apa benda yang key point dia yang kawan-kawan awak kena ingat dia keluarkan apa? Kevin, cuba guna suara. Boleh tak? Oh. Tak pun bagi lagi 2 orang yang lain tu tolong terangkan. Macam tunjuk slide korang. Okay, so point kan, key point dia. Okay, Iman ke Kuga ke? Okay, tolong ni. Highlight kan apa yang setiap tokoh tu bagi sumbangan yang paling penting lah. Contoh nak bagi kawan-kawan ingat. Okay, Antoine ni sumbangkan apa? Dobereiner sumbangkan apa? Anthony dia mengelaskan unsur bagi setiap kumpulan. Okay, kelaskan unsur bagi setiap kumpulan. Okay, seterusnya. Okay, Antoine kelaskan unsur kepada kumpulan. Okay, so Dobereiner, Johann Dobereiner. Apa yang dia buat? Johann Dobereiner ini menunjukkan perhubungan antara sifat kimia unsur dengan jisim atom. Okay, yang paling penting sekali kat situ apa yang dia ni? Key point dia apa? Itulah kata kunci untuk Johann W. Dobereiner ni. Dia menamakan unsur tu. Menamakan unsur. Okey, menamakan unsur dengan apa? Menamakan unsur apa? Cikgu. Ya. Johann. Okey, tak apa. Teruskan je.
macam kawan awak tengok je, okay, Johann W. Dobreiner. Okay, terus dia ingat apa benda yang dia ni buat. Macam tu. Kalau Antoine tu, ya, kelaskan unsur kepada kumpulan. Okay, so Johann W. Dobreiner buat apa? Okay, boleh rujuk juga dekat awak punya modul. Mengelaskan unsur dengan sifat kimia yang sama dalam kumpulan 3. Okey, mengelaskan unsur dalam kumpulan 3 ataupun kita panggil sebagai kumpulan sistem triad. Okey, seterusnya, tokoh seterusnya. So, Johann W. Dobreiner, sistem triad, kumpulan 3. John Newlands pula menyusun semua unsur yang diketuai mengikut tertib jisim atom bertambah. Okey, jisim atom bertambah. Lepas tu namakan susunan ini sebagai susunan dinamakan susunan ini sebagai hukum oktav. Okey, so itulah yang awak kena highlight kan. Contohnya Antoine Lavoisier susun ikut kumpulan. Johann W. Dobreiner dia kenalkan sistem triad. Okey, John Newlands hukum oktav. Okey, lagi? Laudermeyer perlu melukis graf isi padu atom lawan jisim atom relatif unsur-unsur. Okey, dia kenakan graf. Okey, lagi? Okey, so graf dia kenakan graf, so dia panggil sebagai lengkung Mayer. Okey, lagi? Dmitri Mendeleev pula menyusun unsur-unsur mengikut tertib pertambahan jisim atom dan meninggalkan ruang kosong untuk unsur-unsur yang belum ditemui. Okey, so pertambahan jisim atom Mendeleev dan tinggalkan ruang kosong. Okey, seterusnya Henry Moseley pula memperkenalkan konsep nombor proton setiap unsur. okey, so Moseley nombor proton. So key point awak perlu ingat, Antoine adalah susun ikut 4 kumpulan. Susun ikut kumpulan. Johann sistem triad. Newlands apa? John Newlands hukum oktav. Okey, Laudermeyer lengkung Mayer ataupun graf. Okey, Dimitri pertambahan jisim atom. Henry Moseley Tertib konsep nombor proton. Okey, nombor proton. Okey, so yang itu adalah tokoh-tokoh bagi perkembangan jadual berkala unsur. Okey. Okey, so terima kasih kumpulan 9. Nanti awak send Canva ni dekat cikgu ya. Okey, seterusnya, kumpulan seterusnya. Kumpulan 8. 8. Yes. So kumpulan 8 siapa ahli dia? Saya Amin Nazhan, Yep. Ibnu Ammar dan juga Syazri. Nazhan lagi? Ibnu Ammar dan juga Syazri. Ahmad dan Syazri. Okey. Alright. Boleh mula cikgu? Okey, boleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada cikgu dan rakan-rakan. Jadi hari ini saya Amin Nazhan, Ibnu Ammar, Muhammad Syazri akan membentangkan tentang 43 unsur dalam kumpulan 18.
Jadi agenda yang kami akan terangkan pada hari ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu pengenalan, perubahan sifat fizik unsur menuruni kumpulan 18 dan kegunaan unsur kumpulan 18 dalam kehidupan harian. Jadi saya akan beritakan pengenalan unsur dalam kumpulan 18. Jadi unsur kumpulan 18 seperti gambar raja di sebelah terdiri daripada helium, neon, argon, krypton, xenon dan juga radon, dikenali sebagai gas adi yang mempunyai sifat lengai. Jadi maksud sifat lengai itu adalah bahan tidak reaktif. Jadi petala terluar setiap atom dalam atom-atom dalam kumpulan 18 ni lah, seperti helium, neon, argon perlulah diisi penuh dengan elektron. Maknanya elektron valence setiap atom-atom tu perlu diisi penuh. Contohnya kalau satu petala elektron dia perlu 2, kalau petala yang kedua atau ketiga elektron valence dia perlulah 8. Jadi makna duplet, susunan elektron duplet adalah seperti gambar rajah 4.4 bagi atom helium. 2 elektron valence bagi atom itu dikenali sebagai duplet, manakala rajah 4.4 berkenaan atom neon dan argon, elektron valence dia ada 8, jadi nama dia adalah susunan elektron oktet. Apabila atom-atom ini telah mencapai susunan elektron duplet dan juga oktet, maka dia tidak akan bertindak balas secara kimia. Gas adi tidak menerima, melepaskan atau berkongsi elektron dengan unsur lain. Kenapa dia tidak menerima, melepaskan atau berkongsi? Sebab atom-atom ni telah stabil. Sebelum kita masuk ke perubahan sifat fizik, saya ingin menambah beberapa perkara, iaitu tentang sifat fizik gas kumpulan 18. Pertama, gas adi wujud sebagai gas monoatom. Kedua, gas adi tidak berwarna pada suhu dan tekanan bilik. Gas adi tidak larut dalam air. Gas adi tidak dapat mengkonduksi elektrik dan merupakan konduktor haba yang lemah. Okey, kita masuk kepada perubahan sifat fizik. Di sini kita boleh lihat bahawa gas helium mempunyai jejari atom yang paling kecil dan kecepatannya yang sangat rendah. Manakala kita lihat radon tiada jejari atom dan paling jauh ialah xenon dan kecepatannya agak berat daripada semuanya. Di sini apabila menuruni kumpulan, saiz atom akan bertambah. Daya tarikan antara atom unsur semakin kuat. Tenaga haba banyak diperlukan untuk mengatasi daya tarikan yang kuat semasa proses peleburan dan pendidihan. Takat lebur dan takat didik unsur juga meningkat. Itu sahaja daripada saya. Yang terakhir ialah kegunaan unsur kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. Okay, yang pertama ialah unsur helium. Unsur ni diisikan ke dalam belon kaji cuaca dan digunakan di dalam tangki oksigen penyelam. Kedua ialah neon. Digunakan di dalam lampu papan iklan dan isi tiub televisyen, iaitu untuk sinaran untuk pancar image TV lah. Okay, yang ketiga ialah argon. Diisikan ke dalam mentol elektrik dan membekalkan atmosfera lengai dalam kerja mengimpal pada suhu yang tinggi. Keempat, krypton. Contohnya ialah digunakan dalam lampu denyah kilat pada kamera ataupun flashlight. Dan yang kedua, digunakan dalam laser untuk rawatan retina mata. Dan terakhir ialah digunakan dalam lampu strobe khas yang digunakan di lapangan terbang yang ada dekat tengah-tengah jalan. Kelima, xenon digunakan dalam lampu rumah api
dan digunakan di dalam ubat bius. Dan terakhir digunakan untuk merawat kanser. Daripada pelanggan kami, sekian, terima kasih. Okey, ada apa-apa soalan untuk kumpulan 8? Okey, ada apa-apa soalan untuk kumpulan 8? Okey, yang paling penting dekat situ point dia menuruni kumpulan 8. Apa yang berlaku pada saiz atom? Kelas? Menuruni kumpulan 8, apa yang berlaku pada saiz atom? Saiz atom bertambah. Okey, saiz atom bertambah. Apa jadi pada takat lebur dan takat didih? Meningkat. Okey, saiz atom. Saiz atom bertambah tu merujuk kepada apa? Okay, dia tak macam tadi kawan korang just tunjuk dia punya saiz kan 0.1. So yang tu tak adalah soalan tanya sangat pasal tu. Tapi kenapa penerangan untuk saiz atom bertambah? Apa yang berlaku apabila saiz atom bertambah bila menuruni kumpulan 18? Okay, nombor proton bertambah. So bila nombor proton bertambah, apa yang berlaku? Elektron bertambah. Elektron bertambah. Okey, bila elektron bertambah apa dia berlaku? Elektron bertambah tu tak adalah menunjukkan kepada saiz atom. Elektron bertambah. Yes, bilangan petala yang berisi elektron bertambah. So bila bilangan elektron berisi elektron bertambah, saiz atom pun bertambah. Okey, apa sifat utama kumpulan 18 ni, unsur-unsur kumpulan 18? Dia adalah lengai. Kenapa dia lengai? Sebab dia dah stabil. Kenapa dia dah stabil? Kalau soalan tanya kenapa lengai, awak cakap kenapa dia dah stabil, salah. Kenapa stabil? Lengai, kenapa stabil? Sebab tidak menunjukkan Dia dah tindak memenuhi balas kimia. susunan elektron, duplet or octet. Yes, susunan elektron valence pada petala terakhir telah mencapai susunan oktet ataupun duplet. Okey, so itu adalah kumpulan 18. Okey, kumpulan 18, nama kumpulan 18 apa? Kumpulan 8. Bukan. Nama untuk kumpulan 18 dalam jadual berkala. Oh. Apa? Gas adi. Yes, gas adi. Okey, so itu adalah kumpulan 18. Okey, seterusnya kumpulan. Okey, tajuk yang terakhir untuk hari ni. Tak boleh banyak lah. Okey, kumpulan satu untuk kumpulan 1 kan. So part point part A. Sifat kimia. Kumpulan 6. Okey, kumpulan 6 ada part point 4A. Sifat kimia. Ada cikgu, sekejap. Alright, okey. So ahli kumpulan 6 siapa? Saya Izzah, Hani dengan Loyuzen. Izzah, Hani, Dengan Loyuzen. Loyuzen. 3 orang. Dengan saya. Saya tu siapa? Fatia. Fatia. Okey. Ah. Alright. Cikgu nampak kan? Nampak. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Fatia,
Bersama ahli kumpulan saya ingin membentangkan bab 4.4 sifat kimia unsur kumpulan 1. Okey, seperti yang korang dapat lihat dekat dalam jadual berkala ni, unsur kumpulan 1 terletak di hujung paling kiri dalam jadual berkala dan dikenali sebagai logam alkali. Sifat kimia logam alkali. Yang pertama ialah semua unsur dalam kumpulan 1 mempunyai sifat kimia yang sama kerana mempunyai elektron valens yang sama iaitu 1. Yang kedua, semasa tindak balas kimia, unsur-unsur itu menderma satu elektron valens itu untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Oleh itu, ion akan membentuk ion yang bercharge positif atau dikenal sebagai cation. Yang ketiga, logam alkali cenderung bertindak balas dengan unsur yang bukan logam. Yang keempat, kereaktifan unsur kumpulan 1 bertambah apabila menuruni kumpulan 1 kerana saiz atom unsur semakin bertambah. Seterusnya, jarak antara nukleus dengan elektron semakin jauh. Selain itu, daya tarikan antara nukleus dengan elektron menjadi semakin lemah. Pengendalian logam alkali. Pertama, logam kumpulan 1 adalah sangat reaktif. Yang kedua, ia mesti dikendalikan dengan memakai cermin mata keselamatan sebab kadang-kadang logam alkali ini menghasilkan letupan yang kecil. Ketiga, tidak boleh memegang dengan tangan kerana boleh bertindak balas dengan wap air yang ada pada tangan. Keempat, mesti disimpan di dalam minyak parafin supaya logam alkali tidak bertindak balas dengan udara dan air. Cikgu dah. Dah? Tindak balas dia? Oh, kena. Sekejap. Oh, yang itulah yang penting. Oh. Sifat kimia. Okey, selain dia kata, selain pada point kata sifat kimia semakin menuruni kumpulan, apa yang berlaku? Semakin menuruni kumpulan 1. Semakin menuruni kumpulan 1, sifat kimia dia semakin apa? Reaktif ke, kurang reaktif ke apa? Kumpulan 1. Semakin reaktif. Okey, semakin reaktif. Okey, penerangan kenapa semakin reaktif apabila menuruni kumpulan 1? Okey, so yang itu yang pentinglah dalam kumpulan 1. So kenapa apabila menuruni kumpulan 1 unsur-unsur dia semakin reaktif? Okey, satu lagi awak kena cakap lah pasal tindak balas yang berlaku dalam kumpulan 1 tu. Yang tu, itulah sifat kimia dia. Okey. Okey, so tak apa. So ini maknanya nanti untuk kumpulan lain yang buat sifat kimia, okey, awak kena tunjukkanlah pasal tindak balas dia. Apa benda tindak balas dia boleh bertindak balas dengan apa, persamaan dia. Yang tu yang penting untuk sifat kimia selain daripada kenapa menuruni kumpulan dia bertambah reaktif ke ataupun dia kurang reaktif. Penerangan tentang dia. So itu yang awak perlu point dalam sifat kimia. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey. So macam yang kumpulan 1 cakap, okey biarkan slide kat sini dulu, pengenalian logam alkali. Okey, sebab kumpulan 1 ni adalah sangat reaktif. So unsur logam-logam tu kita simpan dalam minyak parafin, okey. Dalam botol yang berisi minyak parafin. Okey, nanti kalau saya tunjukkan dekat lab pun kita simpan logam tu dalam botol yang berisi dengan minyak parafin. So botol tu pun botol yang berwarna. Okey, supaya dia tidak boleh bertindak balas dengan udara dan air kerana kalau dia terdedah je, dia boleh boleh bertindak balas lah, boleh menyebabkan letupan. Okey, so sepatutnya yang itulah awak kena tunjukkan tindak balas logam alkali dengan air. Okey, tindak balas logam alkali dengan oksigen. So dekat sini awak dah akan mula kenal persamaan. Apabila
Logam alkali bertindak balas dengan air, apa yang berlaku apabila logam alkali bertindak balas dengan oksigen, apa yang berlaku. Okey, itu sepatutnya ya. Okey, so okey, boleh stop presentation kat sini. Okey, jadi jap. So jadual bekal unsur kumpulan 1. Okey. Okey, jangan lupa buka mic. Okey, sorry. Okey, so apabila menuruni kumpulan 1, apa yang jadi pada kereaktifan dia? Jadi menuruni kumpulan 1, okey, first kali kita kena pasti dulu apa unsur yang terdapat dalam kumpulan 1. Okey, apa unsur yang terdapat dalam kumpulan 1? Unsur yang berakhir dengan IUM. Unsur yang berakhir dengan? IUM. Apa dia? Yelah, unsur yang berakhir dengan IUL. Apa dia? Lithium, natrium, kalium. Okey, lithium, natrium, kalium, rubidium. Okey, rubidium, cesium. Okay, so lithium, natrium, kalium yang paling penting awak ingat lithium, natrium, kalium. Okay, jadi menuruni kumpulan 1, apa jadi pada kereaktifan? Kereaktifan semakin bertambah. Okay, so sifat kimia untuk setiap kumpulan 1 ni adalah sama. Kenapa sama? Tadi kawan awak dah cakap kenapa sama? So sifat kimia kumpulan 1, sifat kimia untuk semua unsur kumpulan 1 adalah sama. Kenapa sama? Okey, kumpulan 1. Kenapa sama tadi? Yang present kumpulan 1. Kenapa sama? Kumpulan 1. Kumpulan yang present tajuk ni. Kenapa semua unsur dalam kumpulan 1 mempunyai sifat kimia yang sama? Electron valence dia sama. Yes, mempunyai elektron valence yang sama. Mempunyai elektron valence yang sama. Iaitu berapa? 1. Ya, so dia mempunyai sifat kimia yang sama kerana mempunyai elektron valence yang sama iaitu 1. So kalau kita buat contohnya, nombor proton lithium adalah 3 kan? So kita buat dia dalam susunan elektron 2, 1. Nombor natrium 11. So
Apa susunan elektron untuk natrium? Kalau 11, so dia jadi apa? 281. 281. So kalium 19. So dia jadi berapa? 2881. Okey, 2881. Okey, so belakang ni adalah elektron valence. Jadi semua unsur kumpulan 1 mempunyai elektron valence yang sama iaitu 1. Jadi dia mempunyai sifat kimia yang sama. Okey, apabila atom lithium ke natrium ke kalium melepaskan satu elektron, so dia perlu lepaskan elektron untuk mencapai susunan. So perlu lepaskan berapa elektron yang dia perlu lepaskan? 1. Satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet ataupun duplet yang stabil. Okey, so kenapa semakin menuruni kumpulan semakin kereaktifan dia bertambah? Okey, kalau awak tengok 281. Okey, kalau kita lukis contohnya lithium, kita lukis petala dia. So 221. Natrium ada berapa petala? Natrium. 3. Kalau kita lukis 3 petala. Okey, so 281. So kalium ada berapa petala? 4. 4. Okey, so 2881. Okey, so kenapa dia makin bertambah? Okey, kalau 1, kenapa kereaktifan dia bertambah? Apabila menuruni kumpulan, point yang awak kena cakap 1, saiz dia. Apa jadi pada saiz setiap atom ni? Bertambah. Okey, saiz setiap atom bertambah. Okey, apabila menuruni kumpulan, saiz setiap atom bertambah. Okey, yang kat tengah-tengah ni kita panggil sebagai apa? Ni, tengah-tengah ni sebenarnya apa? Tengah-tengah dalam petala. Itu apa? Nukleus. Yes, nukleus. Okey, so atom kumpulan 1 ni dia perlu melepaskan elektron. Okey, awak kena ingat dia perlu melepaskan elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So ni elektron valence, yang ini nukleus. Okey, jarak dia. So ini elektron valence, yang ini nukleus, jarak dia. So yang ini elektron valence, yang ini nukleus, jarak dia. Okey, mana yang lagi senang melepaskan elektron? Yang lagi kecil saiz ke lagi besar saiz? Lagi besar. Okey, kenapa lagi besar? 1, okey, lepas saiz, okey, jarak. Apa jadi pada jarak nukleus dengan elektron pada petala air ataupun elektron valence? Apa jadi pada jarak nukleus dengan elektron valence? Semakin bertambah. Okey. So penerangan kereaktifan dia ni semakin menuruni kumpulan, saiz atom akan bertambah. Apabila saiz atom bertambah, jarak nukleus. So jarak nukleus dengan atom, jarak nukleus dengan elektron valence pun semakin bertambah. So bila jarak semakin bertambah, okay, apa yang jadi? Daya tarikan. Okey, so yang memegang elektron dalam petala ni adalah daya tarikan. Daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence. So apa yang jadi daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence? So semakin jauh, daya tarikan dia semakin kuat ke semakin lemah? Semakin lemah. Yes, so daya tarikan semakin lemah ataupun berkurang lah. So bila daya tarikan semakin berkurang ataupun lemah, okay, so atom akan lebih
mudah melepaskan elektron ke susah melepaskan elektron? Mudah. Yes. So atom akan lebih mudah untuk melepaskan elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So atom akan lebih mudah untuk melepaskan elektron. Sebab itu kereaktifan dia semakin bertambah. Kalau lithium tu awak nampak letupan dia kecil saja. So makin lama contohnya sampai helium, letupan dia mungkin besar. So itu maksud dia kereaktifan dia bertambah. Jadi sebab apa kereaktifan bertambah? 4 poin ni. First iaitu size atom. Okay. Lepas tu jarak nukleus dengan elektron valence. Okay. Daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence. Last sekali, lepas daya tarikan semakin lemah, jadi atom akan lebih mudah untuk melepaskan elektron. So kalau awak tengok gambar rajah, lagi senang lah. So semakin menuruni kumpulan, saiz atom semakin bertambah. Jadi jarak antara apa? Jarak antara nukleus. Nukleus ni yang menyebabkan elektron tu bergerak dalam petala, dia yang pegang. So jarak nukleus dengan elektron semakin bertambah. Bila jarak nukleus dengan elektron bertambah, apa jadi pada daya tarikan? Daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence semakin lemah. Bila semakin lemah, atom lebih mudah untuk melepaskan elektron. So bila atom melepaskan elektron, atom akan jadi apa? Ion. Ya, so atom akan jadi ion yang bercas Positif. positif. Positif berapa? Positif 1. 1 positif. So dia lepaskan 1 elektron. Sebenarnya kumpulan 1 dengan kumpulan 2 penerangan tentang kereaktifan adalah sama. Tapi kita dalam ni tak cakap pasal kumpulan 2. Tapi 1 dan 2 adalah sama. Menuruni kumpulan semakin reaktif. So kalau kumpulan 2, atom lebih mudah untuk melepaskan 2 elektron untuk membentuk ion bercas positif iaitu 2+. Okay, ini penerangan tentang kereaktifan. Okay, so bila ni kita kena tengok. Okay, dia boleh bertindak balas dengan apa? So kalau kat sini kumpulan 1 bertindak balas dengan air, oksigen dan juga klorin. So yang pertama, okay, kalau awak tengok kat sini pun, okay, muka surat 88, demonstrasi guru. Hanya cikgu je yang boleh tunjukkan tindak balas ni. Nak menunjukkan betapa reaktifnya lah kumpulan 1 ni. Okay, so tindak balas kumpulan 1 dengan air. Okay, yang kedua, tindak balas kumpulan 1 dengan oksigen. Okay, yang ketiga, tindak balas kumpulan 1 dengan klorin. Okay, so ada 3 yang, okay, so 3 tindak balas yang berlaku antara kumpulan 1 dengan air, gas oksigen dan juga klorin. So awak dah kena ingat 3 persamaan. Okay, so persamaan pertama, apabila kumpulan 1 bertindak balas dengan air, so cikgu cakap X lah sebagai kumpulan 1. Mana-mana kumpulan 1 apabila bertindak balas dengan air, okay, akan menghasilkan XOH campur dengan gas hidrogen. Okay, mana-mana kumpulan 1. Okay, so yang cikgu tulis ni adalah persamaan am je lah. So mana-mana kumpulan 1 apabila bertindak balas dengan air akan menghasilkan logam hidroksida campur oksigen. Yang ini kita panggil sebagai logam hidroksida. Okay, tak kisahlah mana-mana unsur dalam kumpulan 1 apabila bertindak balas dengan air. So persamaan pertama yang awak perlu tahu, awak dah kena ingat dah ni. So kumpulan 1 bertindak balas dengan air akan menghasilkan apa? Logam hidroksida campur gas hidrogen. So macam persamaan yang diberi ni, lithium. So apabila lithium bertindak balas dengan air akan menghasilkan apa? Lithium hidroksida dan juga gas hidrogen. Okay, itu persamaan pertama. Apabila logam alkali bertindak balas dengan air akan menghasilkan logam hidroksida. Contohnya lah, kalau natrium. Natrium bertindak balas dengan air akan menghasilkan apa? So, natrium bertindak balas dengan air akan menghasilkan logam hidroksida. Logam tu gantikan logam apa yang korang guna. So, kalau ni natrium, logam apa?
Natrium. Natrium apa? Natrium hidroksida. Yes, natrium hidroksida campur dengan gas hidrogen. Okey, ini so kalau awak tulis yang ni je awak dapatlah 1 markah. So lepas dah tulis benda ni, bahan tindak balas betul, hasil tindak balas betul. So kita kena buat apa? Kita kena seimbangkan. Sebab tu mula-mula kita belajar cara nak seimbangkan persamaan. Sebab lepas awak dah tahu apa bahan bertindak balas dengan apa, hasil dia apa, awak boleh terus seimbangkan. Okey, macam mana seimbangkan ni? Okey, macam mana seimbangkan? So, natrium campur air menghasilkan natrium hidroksida campur gas hidrogen. Okey, seimbangkan. Letak 2 dekat natrium campur H2O, lepas tu lagi 1 2 dekat NaOH. Okey, so sini. Betul belakang dia kak. Belakang mana? Dekat H2O. Yes, okey. So 2 natrium campur dengan 2 mol air akan menghasilkan 2 mol natrium hidroksida campur gas hidrogen. So yang ini adalah tindak balas yang pertama. Logam alkali campur dengan air akan menghasilkan logam hidroksida campur dengan gas hidrogen. Okey, yang kedua oksigen. Okey, yang kedua tindak balas dengan oksigen. So bila logam, okey, mana-mana logam alkali bertindak balas dengan gas oksigen akan menghasilkan XO. Apa maksud XO ni? Logam oksida ataupun oksida logam. So apabila kumpulan satu logam alkali bertindak balas dengan oksigen akan menghasilkan logam oksida ataupun oksida logam. Contohnya Na. Natrium campur dengan oksigen. Okey, awak dah kena ingat oksigen mesti O2. Sebab apa? Semua gas wujud sebagai molekul. Okey, menghasilkan apa? Natrium oksida. Okey, bila nak tulis contoh awak nak tulis natrium hidroksida ni awak dah kena ingatlah cara macam ni. Okey, silang-silang. So sama juga natrium oksida. So apa dia punya formula kimia? Na2O. Na2O. Okey, Na plus O2 minus. So silangkan. So kita dapat Na2O. Okey, ingat hasil dia ni cara nak tulis kena ingat silang tu. Sementara awak nak mahir awak kena ingatlah dia bersilang sebenarnya. Okey. Jadi logam oksida. So seimbangkan. Seimbangkan. Letak 2 depan Na. Okey. Oksigen tak seimbang. Cikgu, tukar 4 cikgu. 4 depan Na. So 4 Na. Lepas tu 2 O2. 2 O2. Lepas tu 4 Na2O. 4? 2. So kat O2 ni tak payahlah kan? So ya betul. Okay, so 4 Na campur 1 mol oksigen menghasilkan 2 natrium oksida. Okay, natrium oksida. Jadi nama dia natrium oksida. Okay. So yang ni persamaan dia. So mana-mana logam alkali bertindak balas dengan oksigen akan menghasilkan logam oksida. Okay, yang seterusnya bertindak balas. Okay, so logam oksida ni pun, so logam oksida ni bila larut dengan air, so logam oksida larut dengan air, so dia tambah lagi satu ni lah. So XO larut dengan air akan menghasilkan XOH. Apa XOH tadi? Logam hidroksida.
So, logam oksida tadi, logam oksida yang terhasil boleh bertindak balas dengan air. So, dia akan menghasilkan logam hidroksida. So, kat sini kita dah ada 1, 2, 3. Okey, 3 persamaan. Okey, yang terakhir bertindak balas dengan klorin. Okey, mana-mana logam dalam kumpulan 1 bertindak balas dengan klorin ataupun bromin. Okey, jangan lupa dia mesti wujud sebagai molekul akan menghasilkan logam klorida lah kita panggil. So, logam. So, dia akan menghasilkan HCl. Okey, yang ini kita panggil logam klorida. Okey, jadi kalau natrium campur dengan klorin akan menghasilkan apa? Natrium klorida. Okey, dah seimbang. So, kita letak 2, kita letak 2. So, ada 4 persamaan yang awak perlu tahu dalam sifat kimia kumpulan 1. Okey, selain daripada penerangan tentang kenapa menuruni kumpulan kereaktifan bertambah, okey, awak kena ingat part point tu. So, yang ini adalah persamaan yang awak dah perlu ingat lah. Okey, persamaan awak ingat persamaan AM je. Kalau awak ni ingat banyak, nak ingat untuk lithium, 1 natrium, rubidium tu banyak. So, awak ingat hanya khas dia saja. Jadi, awak campur dapat hasil dia apa? Seimbangkan. So, persamaan pertama, logam campur dengan air akan menghasilkan logam hidroksida campur dengan gas hidrogen. Persamaan kedua, logam alkali campur dengan oksigen. Okey, gas oksigen akan menghasilkan logam oksida. Okey, logam oksida yang terhasil apabila bertindak balas dengan air akan menghasilkan logam hidroksida. Okey, persamaan keempat, apabila logam alkali bertindak balas dengan gas klorin ataupun bromin ke akan menghasilkan logam klorida. Kalau dia bertindak balas dengan bromin, logam bromida. So, ada 4 persamaan yang awak perlu ingat untuk sifat kimia bagi kumpulan 1. Okey, boleh? So, inilah yang yang cikgu terangkan tadi. Kenapa kereaktifan semakin bertambah. So, bila awak tengok gambar rajah, awak akan nampak lagi senang lah. 1, saiz bertambah. Kenapa saiz bertambah? Bilangan petala berisi elektron bertambah. So, bila bertambah apa jadi? Pada nukleus dengan elektron valen semakin bertambah. Bila jarak nukleus dengan elektron valen bertambah, daya tarikan antara elektron dengan nukleus pun semakin lemah. Bila semakin lemah, atom yang terakhir ni, so elektron valence ni semakin mudah untuk dilepaskan. So yang ini semua akan menjadi ion bercas positif plus 1 plus. Okey. So boleh faham? Faham. Okey, so untuk kumpulan 17 dan kumpulan yang seterusnya yang melibatkan tindak balas, yang ni yang korang keterangkan. Okey, cikgu akan terangkan sikit-sikit je sepatutnya. Okey, so sampai sini saja penerangan tentang jadual berkala. Kita akan sambung esok sampai habislah kalau boleh. Okey. Boleh? Yang dah buat 3 kumpulan yang dah buat tu send dekat cikgu korang punya presentation. Lepas tu yang lain, okay, korang semua sila jawablah buku modul korang. Okay, untuk dari muka surat 69 sampai yang kumpulan 1 sampai ni 74 dulu. So muka surat 69 sampai 74 yang kita dah belajar. Okay, so boleh? So korang dah kena ingat 4 persamaan. Okay, 4 persamaan. Okay, persamaan pertama apa? Apa persamaan pertama? Logam campur air. Logam campur air. Jadi logam hidroksida campur gas hidrogen.
Okey, logam hidroksida campur gas hidrogen. Okey. Yang kedua, Nabilah. Nabilah? Ada ke tak ni? Yang kedua, Nabilah? Yang kedua, Anis Syazwani. Ke saya cakap seseorang ni sebenarnya? Okey, logam campur gas oksigen, logam oksida. Okey, Farizah yang ketiga. Cepat. Klorin. Farizah? Okey, kalau logam dengan klorin apa yang jadi? Apa hasil dia? Logam campur klorin. Natrium klorida. Logam klorida. Okey, natrium klorida. Okey, logam klorida. Okey, yang terakhir. Ibnu Amar. Okey, Ibnu Amar. Ni ada ke tak ni? Okey, lagi satu kalau bertindak balas dengan logam oksida bertindak balas dengan air. Apa hasil dia? Logam hidroksida. Logam hidroksida. Logam hidroksida. Okey, so sampai sini saja kelas kita. Kita akan sambung esok. Okey, sambungan untuk jadual berkala. Okey. So, terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. 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 Okey, sama.